1 Jun ini akan berlangsunglah lockdown PKP 1, PKP 2 yang diterjemahkan kembali membawalah sampai ke 14 Jun. Dan macam biasa, ramai orang duk berpusu-pusu pergi ke pasar raya, pergi ke kedai runcit dan sebagainya nak buat panic buying. Habis diborongnya barang-barang, sampai telur berpapan-papan, sampai roti berbuku-buku. Soalannya, perlu ke buat macam tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua. Baik, macam mana yang kita tahu, 1 Jun ini ataupun lusa sahaja lagi, kerajaan kembali menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan yang ketat seperti mana PKP 1 dan juga PKP 2 yang pernah kita lalui pada tahun lepas. Macam biasalah, PKP kali ini pergerakan sangat-sangat dibataskan, sektor ekonomi tak boleh buka melainkan yang perlu sahaja, kan. Kita tak boleh lagi nak keluar rumah dan sebagainya, kena duduk rumah. Kalau nak beriadah pun beriadah dekat kawasan perumahan sendiri saja. Macam-macam benda lah, seperti mana PKP 1 dan juga PKP 2. Dan seperti mana PKP 1 dan juga PKP 2, sebelum berlangsungnya Perintah Kawalan Pergerakan tersebut, sebelum berlangsungnya lockdown tersebut, habis semua duk berpusu-pusu pergi ke kedai runcit, pergi ke pasar raya, pergi ke kedai sebeneka dan sebagainya, membeli barang-barang seolah-olahnya besok nak kiamat. Itu masalahnya. Beli roti sampai dekat berpuluh-puluh buku, beli telur sampai berpapan-papan dan sebagainya, beli macam-macam benda lah. Panic buying. Soalannya, perlu ke kita panic buying? Jawapannya tak perlu, tuan-tuan. Bukannya masih PKP ini, kedai runcit dan juga kedai sebeneka ke kilang ke apa-apa ke ditutup. Tidak. Mereka tetap buka sebab mereka adalah essential. Mereka membekalkan barang makanan, barang keperluan. Jadi mereka akan tetap beroperasi. Kita tetap boleh keluar juga pergi untuk membeli belah ketika PKP dekat kedai-kedai tersebut. Cumanya, macam dululah. Cuma ketua keluarga sahaja yang dibenarkan untuk pergi membeli belah. Tidak boleh lebih daripada satu orang dalam satu kenderaan. Macam itulah, macam dulu. Sebiji macam dulu. Kita dah ada pengalaman kan masa PKP 1 dan PKP 2. Jadi yang kalut sangat ni kenapa? Beli roti sampai berbuku-buku kan, beli telur sampai berpapan-papan. Korang makan satu hari 3 buku roti ke apa? Ataupun seminggu sampai 5 papan telur. Macam tu. Tuan-tuan puan-puan sekalian, sebenarnya amalan untuk kita membeli stock up terlalu banyak ini, bagi setengah-setengah barang mungkin okey. Tapi kalau barangan yang cepat tarikh luputnya macam telur, macam roti dan sebagainya, ini kita tak perlu pun untuk beli banyak-banyak sebenarnya. Sebagai contoh, roti tarikh luput pun 5 hari, kan? Jadi kalau kita beli sampai dekat 20 buku, kita nak habiskan ke 20 buku tu sampai 5 hari? Sudahnya membuang macam tu je. Bukankah dulu pernah viral banyak sangat kan roti-roti yang dibuang macam tu je? Sebab apa? Sebab dah melebihi tarikh luput, kan? So, adakah kita nak jadi bangsa yang membazir? Macam telur pula. Telur ni cuma tahan antara 3 ke 5 minggu je dalam peti ais. Keluar lagi lah kejap. Kalau dalam peti ais 3 ke 5 minggu. Selepas itu, telur itu dah boleh jadi beracun untuk kita. Sebab telur ini benda hidup, kan? Benda yang organik. Bila benda organik, benda hidup ni, pastinya akan ada kuman, pastinya akan ada bakteria. Lebih daripada 3 ke 5 minggu, bakteria dan kuman dah membiak dalam telur tersebut. Dan bila kita goreng telur itu dan kita makan sebagai contohnya, benda itu akan masuk dalam badan kita dan menyebabkan kita menjadi berpenyakit, mendapat keracunan makanan dan sebagainya. Jadi, benda-benda yang cepat tarikh luput ni kita tak payah borong sangat. Beras pun tak payah beli berkampit-kampit. Macam saya katakan, masa PKP ini kedai tetap buka. Semua kedai buka. Jangan risau. Kedai runcit kat bawah rumah kita pun insya-Allah akan buka. Ataupun kalau nak tak buka, pasar raya besar confirm akan buka. Macam contoh saya sebut nama macam Giant sebagai contohnya, atau macam Tesco sebagai contohnya, atau macam Aeon sebagai contohnya, kan. Mereka tetap akan buka. NSK ke apa-apa ke tetap akan buka. Jadi kita tak perlu risau, tak perlu kalut, tak perlu buat panic buying. Okey? Sebab barang keperluan tetap ada. Jikalau anda buat panic buying dan anda memborong segala barangan yang ada macam tak cukup besok sebagainya, anda telah mengambil hak orang-orang di belakang anda yang sepatutnya dapat barangan tersebut tetapi tak dapat kerana barang itu habis diborong oleh anda. Dan kemudian bila anda membuang barangan tersebut, 2 kali dosa anda dapat. Satu, anda menafikan hak orang lain. Nombor 2-nya, anda telah membazir. Membazir itu amalan syaitan. Adakah anda nak jadi saudara mara syaitan? Betul tak? Jadi
Macam saya katakan, tak perlu panic buying. Relax sahaja. Beli apa yang perlu sahaja. Kalau nak bajet untuk seminggu. Kalau dekat isi rumah anda, telur sepapan untuk seminggu, beli sepapan sahaja. Kalau dekat rumah anda, satu buku roti untuk 2 hari dan anda bajet untuk seminggu, itu pun tak boleh beli banyak sebab roti tak luput kan. Belilah dalam 2 buku sahaja sebagai persediaan. Macam tu juga barang keperluan lain. Tak perlu beli banyak-banyak. Gula tak payah sampai berkampit-kampit. Minyak tak sampai lebat bertong-tong. No need. Minyak masak 5 liter tu pun kan sebenarnya boleh tahan berbulan tau untuk kegunaan biasa. Jadi relax. Bawa bertenang. Jangan panik. Ini cuma perintah kawalan pergerakan. Bukannya darurat sampai orang kata apa kita langsung tak boleh keluar rumah dan sebagainya. Relax sahaja. Okey? Jadi sekali lagi, kita hadapilah PKP ini dengan tenang, hadapi lockdown ini dengan tenang sebab kita memang dah ada pengalaman. Bukan tak ada pengalaman langsung, kita dah ada pengalaman ketika bulan Mac sampailah ke bulan Jun tahun lepas. Kita ada pengalaman itu, gunakan pengalaman itu sebaiknya. Dan berkenaan dengan apa-apa saja bantuan daripada kerajaan dan sebagainya sepanjang lockdown ini, kita nantikan sahaja pengumuman daripada Kementerian Keuangan dan juga pihak-pihak yang berkaitan. Okey? Jadi jaga diri, kita jaga kita pastikan lockdown kali ini jangan dipersia-siakan. Semua pihak kena mengambil peranan ini. Tak kira orang awam, tak kira lah frontliner ataupun ahli-ahli politik sama ada kerajaan atau pembangkang, semua pihak kena bekerjasama. Okey, tak boleh lagi untuk menyalahkan mana-mana pihak sahaja. We are all in this. Okey, kita semua terlibat. Jadi pastikan PKP kali ini, pengorbanan kali ini tidak sia-sia. Kita putuskan rantaian COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada masa akan datang. Bye-bye.